Rajah menunjukkan 3 garis lurus, iaitu garis lurus AB, OB dan juga BC. Diberi juga garis lurus AB selari dengan paksi X. Yang ini, garis lurus AB selari dengan paksi X. Okey, soalannya, nyatakan kecerunan garis lurus AB. Jadi kalau garis lurus AB yang kalau dia selari dengan paksi X, maksudnya dia rata sahaja. Bila rata sahaja selari dengan paksi X, maka kecerunan, simbol kecerunan ialah M, kecerunannya ialah kosong. Tiada kecerunan. Soalan yang kedua, cari kecerunan bagi OB dan juga BC. Formula untuk kecerunan ialah M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Untuk mengira kecerunan garis OB, koordinat O di sini ialah 0, 0. Jadi koordinat B-nya ialah 5, negatif 2. Jadi kita kena tandakan bahawa sini sebagai X1, Y1, yang ini X2, Y2. Jadi untuk kira kecerunan OB ialah Y2 tolak Y1. Y2-nya ialah negatif 2, tolak dengan Y1-nya ialah 0. Bahagi dengan X2 tolak X1. X2-nya ialah 5, tolak dengan X1-nya 0. Maka kita dapati ialah negatif 2/5 jawapan dia. Untuk soalan yang kedua ialah cari kecerunan BC. Jadi B dengan C ini, kalau kita anggapkan B ini sebagai X2, Y2, maka dekat C sini kita tulis dia sebagai X1, Y1. Okay, boleh saja tukar, tak ada masalah X1 dengan X1, Y1 dan X2, Y2 ini. Jadi di sini kecerunan BC ialah guna formula yang sama, Y2 tolak Y1. Y2-nya ialah negatif 2, tolak dengan Y1-nya 3. Bahagi X2 tolak X1. X2-nya 5. 5 tolak 3. Jadi kita dapat di sini, negatif 2 tolak 3 ialah negatif 5. Bahagi dengan 5 tolak 3 ialah 2. Jadi itulah nilai kecerunan bagi BC. Matematik tingkatan 2 bab 7 tajuk koordinat. Diberi titik P ialah titik tengah. Ini ayat yang penting. Titik tengah garis lurus MN. Dan P pula adalah merupakan titik tengah-tengah kat sini. Ini ialah P. Diberi koordinat M ialah negatif 5, 14. Ingat untuk P ialah 4, 11. Soalannya di sini ialah hitungkan koordinat N. Koordinat N berada di hujung sini. Jadi kita tak tahu koordinat N. Saya letakkan dia sebagai X, Y. Formula untuk titik tengah ialah X1 tambah dengan X2 bahagi 2. Okey. Kemudian Y1 tambah dengan Y2 bahagi 2. Dan dia adalah bersamaan dengan titik tengah. Okey, saya tulis sebagai titik tengah. Jadi dalam kes ini, yang di atas ini, anggaplah yang ini sebagai X1, Y1. Yang ini pula X2, Y2. Dan ini ialah titik tengahnya. Okey, jadi sekarang saya masukkan maklumat. X1 tambah X2. X1-nya negatif 5. Tambah X2-nya ialah, tak ada nilai lah kan sebab kita nak cari. Jadi letak sebagai X2. Bahagi dengan 2. Okey. Kemudian Y1 tambah Y2. Y1-nya 14. Tambah Y2-nya ialah Y2 lah sebab tak tahu nak cari. Okey, bahagi 2. Sama dengan titik tengahnya dah pun diberi dalam soalan iaitu 4, 11. Jadi sekarang ini apa yang kita nak buat ialah kita nak cari X2 kan. Jadi kita buat perbandingan. Yang ini, inilah jawapan dia. 14 tambah Y2 ialah sama dengan 11. Maknanya negatif 5 tambah X2 sama dengan 2. Ini bagi bawah sini jadi darab. 4 darab 2 ialah 8. Bawah sini jadi darab Okey, jadi maka X2 sama dengan 8. Tolak 5, pindahkan ke sebelah kanan jadi tambah 5. Dan maka X2 adalah sama dengan 13. Okey, yang ini pula 14 tambah Y sama dengan 2. Ni pindah ke sini dari bagi jadi darab. Sebelah darab 2 ialah 22. Maka Y adalah sama dengan 22. 14 ini pindah sini jadi tolak 14. Maka kita dapati Y-nya ialah 8. Koordinat bagi N ialah X2, Y2. X2-nya ialah 13 dan Y2-nya ialah 8. Matematik tingkatan 2 bab 6. Okey, soalan diberi, luas permukaan pepejal ialah 2024 cm persegi. Dan soalannya ialah cari nilai Y dengan menggunakan pi 22/7.
Okey, perbejaan yang dimaksudkan di sini ialah gabungan hemisfera, silinder dan juga hemisfera. Jadi ada dua hemisfera di sini. Jadi hemisfera bergabung, saya gabungkan dengan hemisfera dekat sini, dia akan menjadi sfera. Jadi untuk luas permukaan sfera sahaja ialah formulanya 4 pi J kuasa 2. Ini ialah untuk sfera. Okey. Jadi seterusnya di sini dia melibatkan juga permukaan iaitu silinder. Formula untuk luas permukaan silinder pula ialah 2 pi J kuasa 2 tambah dengan 2 pi JT. Okey, yang ini 2 pi J kuasa 2 ini sebenarnya ialah mewakili luas permukaan bulatan yang di atas dan juga yang di bawah. Sebab luas bulatan ialah pi J kuasa 2. Jadi bila satu atas satu di bawah jadi ada 2, jadi 2 pi J kuasa 2. 2 pi JT pula ialah luas keliling untuk silinder ini. Okey, kalau luas permukaan pepejal yang dimaksudkan di sini iaitu yang berkaitan dengan silinder, dia tidak termasuk luas yang di bahagian dalam ini. Okey, sebab dia nak luas permukaan di luar sahaja. Jadi untuk itu kita tak perlu kira 2 pi J kuasa 2 yang untuk permukaan bulatan atas dan bawah ini. Sebabnya luas bulatan ini dia berada di dalam pepejal. Luas permukaan pepejal ialah gabungan di antara sfera iaitu 4 pi J kuasa 2 ditambahkan dengan luas keliling untuk silinder iaitu 2 pi JT. Okey, kita masukkan sahaja maklumatnya iaitu 4 pi-nya ialah 22/7 seperti yang diarahkan. Masukkan juga jejarinya, yang ini ialah diameter untuk bulatan ini. Okey, jadi kalau jejarinya ialah separuh sahaja. Jadi 14 bahagi dengan 2 ialah 7. Jadi jejarinya ialah sama dengan 7. 7 kuasa 2 tambah dengan 2, 22/7 darab jejarinya 7, kemudian darab dengan tingginya iaitu Y. Okey, dan diberi juga luas permukaannya ialah 2024. Okey, seterusnya kita kira yang ini kita permudahkan 7 ini dengan yang di atas ini kita potong. Ini 7 dengan 7 ini pun kita permudahkan. Jadi dapat di sini 4 darab dengan 22 darab dengan 7 ialah 616. Okey, tambah dengan 2 darab dengan 22 ialah 44 darab dengan Y 44Y. Sama dengan 2024. Jadi 44Y sama dengan 2024 tolak 616. Maka Y adalah sama dengan, ini kita tolakkan, kita akan dapat 1408. Kemudian 44 ni darab, pindahkan ke sini jadi bahagi 44. Maka Y-nya adalah bersamaan dengan 32 cm.